Tak mute. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Dan selamat sejahtera semua. Okey. Semoga pagi ini menjadi pagi yang begitu gembira untuk hari ini. Okey. Hari ini cikgu nak teruskan pelajaran kita di tingkatan 2 ni. Kita masih lagi dalam PDPR. Jadi tak tahu sampai bila kita nak masuk dalam kelas balik. Mungkin bulan 9 ataupun bulan 8, kita tak tahu sebab bergantung pada kes COVID turun daripada bawah, daripada 1,000, 2,000 barulah kita boleh buka kelas. Kita tak tahu bila nak boleh buka. Jadi kita teruskan dengan PDPR kita secara maya online. Nanti buka kelas tu cikgu akan cek balik latihan-latihan cikgu bagi. Cikgu bagi latihan dalam grup WhatsApp. Contoh macam hari tu reka bentuk teknologi elektrik. Cikgu bagi dah soalan-soalan tu lebih kurang ada berapa? 20 soalan ke? 20 ataupun 10 soalan. Nanti masa kelas ni kita kumpulkan balik nanti. Ataupun nanti kamu rujuk dalam YouTube channel Cikgu Syahari Hari-Hari Main Bola. Dalam tu cikgu akan buatkan tutorial. Tutorial jawapan bagi soalan-soalan yang cikgu dah bagi kat kamu. Kamu boleh rujuk ni. Tapi buat masa sekarang ni tak ada, cikgu tak buat lagi. Nanti insyaAllah dalam masa terdekat ni, sehari dua ni, siap ke? Hari ni mungkin siap. Hari ni ataupun malam ni. Okey, bab yang seterusnya ialah bab elektrik kita dah habis. Okey, sekarang ni kita masuk kepada reka bentuk teknologi, reka bentuk elektronik. Okey. Apakah yang dimaksudkan sebagai reka bentuk elektronik? Okey, reka bentuk elektronik ialah komponen-komponen yang ada dalam sesuatu alat elektrik. Contoh yang paling biasa kita tengok tiap-tiap hari pagi-pagi kita pegang iaitu handset kita. Dalam handset tu dia ada banyak barang-barang elektronik yang ada. Ya, kalau kita buka elektronik tu, kalau kita pergi ke kedai memperbaiki handset, tengok bila dia buka tu, buka skru depan, skru belakang, buka semua. Dia nak perbaik, dia nak memperbaiki kerosakan. Kamu dapat lihat dalam-dalam tu semua alat-alat elektronik. Okey, objektif pembelajaran kita yang pertama sekali kita nak menyatakan maksud mikro pengawal dan mikro pemproses. Dalam elektronik ni yang paling famous sekali bab dia ialah mikro pengawal dan juga mikro pemproses. Kita nak nyatakan apa itu mikro pengawal, kita nak tahu apa itu mikro pengawal, apa itu mikro pemproses. Ingat dua perkataan ni, mikro pengawal dan juga mikro pemproses. Okey. Yang kedua, objektif kita yang kedua ialah menjelaskan bahagian-bahagian yang terdapat dalam mikro pengawal. Okey, objektif yang kedua ialah menjelaskan bahagian-bahagian yang terdapat dalam mikro pengawal. Kita tengok apakah rupa bentuk mikro pengawal. Tu dia tu. Biasa nampak tak? Biasa tak nampak mikro pengawal? Kalau kita buka CPU ataupun laptop kita ataupun handset kita, dia punya mikro pengawal ni dia dah zoom ni. Zoom. Dia dah zoom, okey. Sebenarnya dia kecil ya ni. Dia kecil ya. Kalau kamu tengok set alat, set Arduino tu, kamu buka dalam tu, dia ada ni. Buka kotak dia, lepas tu kamu akan nampak benda ni. Ini contoh mikro pengawal. Okey. Contoh. Kita tengok. Jadi kita nampak benda ni, kita tahu ni dia punya mikro pengawal. Okey. Seterusnya kita tengok mikro pengawal satu persatu. Okey. Okey, apa itu mikro pengawal? Mikro pengawal ialah peranti kawalan dalam satu chip. Ni kita panggil chip lah. Ni kita panggil sebagai chip ya. Okey, komputer kecil yang berfungsi untuk menerima dan memproses isyarat, seterusnya menghasilkan isyarat untuk dilaksanakan.
Okey, dulu zaman dulu kita ada komputer yang besar-besar. Okey. Kemudian orang pun dalam otak depa, saintis-saintis pun fikir macam mana nak perkecil. Contohnya yang paling mudah kita tengok handset kita zaman dulu, handset masa zaman cikgu muda-muda dulu. Masa zaman cikgu remaja dulu, handset besar kedai beg. Besar beg sekolah. Cikgu pernah ingat masa tu dipanggil sebagai mobile. Mobile lah, apa ni, telefon mobile boleh bergerak ke sana ke sini. Besar beg tu. Beg sekolah yang kau bawa masa darjah 1. Besar tu. Lepas tu barulah dia perkecil sikit. Dia perkecil jadi separuh. Lepas tu dia perkecil lagi. Bagi jadi besar A4, besar buku. Lepas tu dia perkecil lagi. Jadi separuh besar buku tu. Dia perkecil lagi. Yang cikgu beli, cikgu ingat lah. Handset cikgu dulu ni nama dia Segem. Dia nama Segem. Lah ni tak ada lah. Besar nak mampu. Balik ke apa. Besar tisu. Besar kotak tisu tau. Biasa tengok kotak tisu. Besar tu. Besar nak mampu. Okay. Lepas tu orang reka lagi. Mereka reka ni disebabkan mereka boleh buat chip-chip. Iaitu mereka yang bentuk besar tu kecil sampai lah ni. Handset yang kita pegang ni besar tapak tangan ni. Dia hasil daripada ciptaan moden ni lah. Dia ada chip dia. Dia maksudnya dia memperkecilkan fungsi-fungsi alat elektronik yang ada dalam satu alat elektrik. Okey. Tu dia punya asal dia tu. Okey. Terdiri daripada unit pemprosesan pusat CPU, nama dia CPU. Kemudian ada RAM. Sebab tu kita beli handset kita tengok RAM dia, kita tengok ROM dia, dan port input ataupun output. Prosesor dia. Kita tengok prosesor dalam handset kita, prosesor dia apa? Ni prosesor dia yang paling yang biasa-biasa kita pakai. Kalau 1 gig tu lambat lah. Prosesor dia. Okay, kalau kita pakai yang 2 tu pun ni orang tak pakai lah tu. Yang biasanya ni kita pakai 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, kemudian RAM kita nak RAM yang banyak, 256. Biasanya 256 lah, banyak tu 256. Handset cikgu ada kat 128 dia. Okay. Ni yang dia yang paling utama lah. Kalau kamu nak beli handset ada 2 ni. Prosesor dia, CPU dia dengan dia punya RAM. Kalau orang jual telefon apa semua mesti ada 2 benda ni. Ditunjukkan 2 benda ni. Ini contohnya kalau kereta kalau kita nak tahu perpisahan dia macam enjin lah. Enjin kereta kancil dengan enjin kereta Mercedes. Ada beza. Kancil 850cc je. Okey, kalau Mercedes tu ada berapa ribu cc. Dia beza. Okey. Seterusnya. Okey, kamu tengoklah dia punya microprocess. Sekarang kita tengok microprocess pula. Okey, dia punya kegunaan dia, micropengawal ni, dia microprocess dan juga micropengawal ni digunakan sekarang ni dalam alat-alat yang begitu canggih. Contohnya macam mesin bukan setakat mesin basuh lah. Mesin yang boleh basuh, kemudian dia boleh kering, kemudian dia boleh bukan setakat kering biasa, dia akan kering sampai kita boleh pakai. Okey, ni contoh dia punya mesin basuh. Kalau kita pergi ke belah Bintong tu, dia ada kedai Adobe. Mesin besar. Satu set tu kalau kita nak beli tu dia ada RM8,000 ke atas. Dia punya harga dia satu mesin. Di dalam tu dia ada micropengawal dan juga microprocess. Okey ni. Yang ini nama dia microprocess. Intel ni maksud dia, kalau kita tengok di Kulim, kalau kita pergi Kulim, Bandar Baru Kulim, ada satu kilang Intel. Kalau kamu nak tahu, Malaysia adalah negara pengeluar utama microchip. Ni dipanggil sebagai microchip. Malaysia adalah pengeluar utama microchip. Okey.
Satu lagi negara yang cikgu boleh tunjuk kat kamu lah. Satu lagi negara Jerman tu tak salah tu. Okey. Okey. Ni. Yang punya microchip. Ini syarikat tak salah tu Jerman ke. Sarnikon nama dia syarikat ni. Kalau kamu nanti kalau nak kerja nak cari kerja kan, boleh kerja di syarikat-syarikat microchip ni. Kalau kamu nak minta kerja boleh, nanti dah besar ni dah kerja nanti umur dah 20 lebih, okey, kamu boleh pergi ke Bandar Baru Kulim. Di situ ada satu syarikat, nama syarikat Intel. Ni contoh microchip ni. Benda ni kecil sangat, dua ada adalah handset kita. Microchip. Okey. Ni dia punya contoh-contoh lah. Ni pun contoh-contoh lah microchip kecil lah. Ada lagi kecil ni. Ni kira besar. Ada lagi yang kecil. Dia panggil sebagai nanoteknologi. Okay. Begitu juga dengan komputer kita. Komputer kita yang kita guna, laptop kita, dia ada Core i7. Cikgu guna ni i3. i3 ni dah generasi lama. Dia ada dah i7, i10, macam-macam yang terbaru sampai kita pun tak boleh nak ikut. Okay. Lagi tinggi dia punya I ni, lagi tinggi dia punya harga sebab dia semakin laju. Okay. Micropemproses, apa dia micropemproses? Micropemproses ialah peranti pemprosesan mikro dalam satu chip. Dalam satu chip. Ni kita panggil satu chip. Ada chip besar, ada chip kecil. Lebih dikenali sebagai Center Processing Unit. CPU ni nama dia Center Processing Unit. CPU dia ringkaskan nama dia CPU. CPU lah, micropemproses. Kita nak proses. Contohnya, contoh kita ambil handset. Handset kita dia nak proses. Kadang-kadang proses apa kita tengok dalam handset kita. Bila kita search dalam internet, search Yahoo ke, Google ke, apa ke kita search. Kemudian bila kita type sesuatu perkataan, type nama dia reka bentuk teknologi, dia lambat je nak keluar. Satu disebabkan oleh, yang pertama disebabkan oleh micropemproses kita, CPU kita jenis baik ke jenis kurang baik. Kalau jenis baik, maksudnya dia punya nilai dia semakin tinggi. Katakan dia punya CPU dia, proses dia katakan satu lambat dah. Kalau 4 laju sikit, kalau 8 lagi laju. Okey, itu contoh lah. Dia semakin besar semakin laju. Okey. Dia benda ni terdapat dalam komputer, telefon pintar dan juga alatan elektrik. Dalam komputer ni, kalau kita tengok ni CPU cikgu dah abang tadi, kalau i3 dia lambat sikit, generasi lama. Okey, lepas tu ni kita ada i10. Okey, i10 yang baru lah. Dia laju. Dia proses laju. Maksudnya dia proses laju, maksudnya bila kita cari dalam Google tu cepat. Dia bagi signal kat kita, dah type saja RBT terus keluar. Kalau hak lambat tu, proses lambat, type RBT tu tengah tunggu dia keluar warna bulat-bulat tu. Bulat suruh tunggu zat noh. Tu lambat tu. Prosesor jenis lambat, harga murah. Dia murah sikit. Jadi kalau kita nak laju, kita kena tambah pergi jadi laju. Dengan kena beli chip microprocessor CPU yang lebih baik. Okey. Ada dalam kita punya handset kita, chip dia benda ni. Handset kita. Dalam komputer pun ada, dalam laptop kita pun ada, notebook kita pun ada. Lepas tu bahagian-bahagian dalam mikro pengawal tu dia bahagian-bahagian dia. Kalau kamu tengok tu dia punya, dia ganti wire je lah ni. Ganti wire ni, tapi tak ada lah nampak wire, dia nampak macam ni. Nampak tak? Tu dia punya aliran dia. Banyak aliran dia. Kalau kamu tengok ni, mikro pengawal itu dia keliling dia punya urat-urat dia. Okey. Yang ni kita nak belajar ni, kita tak sampai dah tahap nak belajar satu persatu ni, satu wire ni apa macam mana dia punya ni, kita sekadar mengetahui saja. Yang ni nama dia mikro pengawal saja, kita akan tahu sikit-sikit lah dia punya fungsi-fungsi dia tu saja untuk RBT kita ni.
Kalau kamu nak belajar peringkat yang lebih tinggi lagi ni, kamu kena masuk college, masuk college ataupun masuk politek ataupun masuk universiti. Okey, kamu akan belajar lebih detail lagi. Benda ni nak buat tu, nak pasang, macam mana nak atur semua. Ni lebih detail lagi. Okey. Okey, bahagian-bahagian yang terdapat dalam mikro pengawal. Okey, ada input, ada bahagian input dia. Bahagian input, ni bahagian input dia. Okey, bahagian ni. Ni bahagian output. Kita kenal je lah. Oh, kalau sini masuk, sini mesti keluar. Sini masuk, sini keluar. Sini proses. Masuk, proses, keluar. Masuk, proses, keluar. Okey. Okey, ini kita keluar, kita tengok dalam monitor. Kita kawal dengan monitor. Okay. Bahagian-bahagian dia dalam mikro pengawal. Okey, dua jenis peranti input. Kamu ingat ni, peranti input ada dua. Peranti input digital, peranti input analog. Analog ni hak lama. Contoh macam TV mau kita lah. TV dulu, TV hitam putih. Lah ni TV yang baru, TV digital. Semua tak pakai butang lah, pakai sentuh. Ni yang dinamakan sebagai peranti input digital. Tak ada pun butang lah. Nak tekan switch cuma sentuh je. Sentuh dia akan on. Okay, kemudian kalau kita nak cari channel, tak perlu lagi nak tekan-tekan butang. Kita gunakan tangan saja sebagai touching, sentuhan. Okey. Peranti input digital, okey, ni Swiss micro. Nama dia Swiss micro, ni bentuk dia. Cikgu nak abad detail, cikgu cuma kamu nampak ni bentuk ni, oh kita tahu yang ni bentuk dia Swiss micro. Okey, yang ni sensor, penderia ni maksud dia sensor. Contohlah kalau kamu macam kita nak buat apa? Nak buat topi keselamatan, sensor dia ialah sensor sensor dari segi pergerakan lah. Ni lah nama dia. Penderia pergerakan, maksud dia bila kita pasang ni, kita pasang di topi keselamatan kita, ada orang bawa masuk, kepala masuk dalam topi tu, dia akan bagi isyarat. Oh, ni dah boleh on dah lampu dah. Lebih kurang macam tu lah. Switch asal dia off, kemudian bila penderia ni detect kepala orang, okey, ada pergerakan, kemudian dia akan jadikan switch micro ni on. Jadi lampu pun menyala, lampu LED pun menyala. Ni switch tekan, tutup dan buka. Ni switch tekan dan juga tutup. Ni alat-alat ni nanti kita akan guna dalam kita punya rekaan nanti. Benda-benda ni kita akan guna. Jadi benda-benda ni kita boleh cari dalam Shopee banyak. Okey. Ni nama dia Swiss Micro, ni nama dia penderia pergerakan ataupun sensor. Yang ni kita namakan Swiss tekan dan juga buka. Okay. Seterusnya peranti input analog ni hak lama. Peranti input analog. Oh, analog ni sistem lama, zaman Tok Nadok. Okey, penderia jarak ni contoh nampak dia punya objek dia punya agak apa? Agak lama. Okey. Yang ni dia punya penderia cahaya. Yang ni dia nama dia penderia suhu, peranti input analog. Yang ni peranti input yang kita panggil peranti input digital. Ni untuk digital punya. Yang ni peranti input untuk analog. Ini contoh, dia bagi contoh, 3 contoh. Okey. Selepas itu kita nak tengok bahagian pemprosesan dalam mikro pengawal. Okey, apakah yang dinamakan sebagai CPU? Fungsi dia apa? Fungsi CPU adalah untuk memproses atau cara yang disimpan dalam ROM, Read Only Memory. Okey. Ini tempat simpan data. Okey, ROM, nama dia ROM. Dia kata ROM akan menyimpan atau cara secara kekal, manakala RAM, Random Access Memory, akan menyimpan data secara sementara. Ada 2 ingatan. Okey, contoh macam otak kita lah. Otak kita, kalau kita nak hafal ayat-ayat Al-Quran, itu ROM lah. Maksudnya kita hafal ayat Al-Quran, terus lekat dalam otak kita. Itu kita panggil sebagai ROM. Okey.
Kalau kita nak ingat biasa-biasa saja, ingat biasa-biasa, ingat kata nak makan nak hari ni nak makan tom yum di kedai mana belah Bintung, tom yum sedap. Elia, kedai tahu mana? Errol. Kedai tom yum sedap tahu tak? Betul. Kedai tom yum sedap. Tahu mana kedai tom yum sedap? Okey, tu ingatan tu kita panggil sebagai RAM. Maksudnya kita cuma ingat esok ingat makan lain pula, petang lagi ingat lain pula, malam ingat makan lain pula, pagi esok makan lain pula. Itu nama dia RAM. ROM ni maksudnya kita hafal terus, ingat dalam otak kita. Contohnya kita hafal surah Al-Fatihah, memang tetap dalam otak kita. Kita save masuk otak itu tetap. Itu dia punya beza RAM dengan ROM. Ingat ni RAM, kalau RAM Random Access Memory, kalau orang tanya RAM ni apa dia kan? Kalau ada semua orang tak tahu ni RAM, dia tahu sebut RAM kan, tapi RAM tu apa dia? Dia punya ringkasan ataupun dia punya shortcut kepada Random Access Memory. Maksud dia Random Access Memory. Menyimpan data secara sementara. RAM menyimpan data secara sementara. Ada satu lagi ROM. ROM ni menyimpan atau secara kekal. Contoh ROM apa dia? Contohnya macam aplikasi. Contoh kita dah download. Kita download WhatsApp, masuk dalam kita punya CPU. Masuk dia punya software WhatsApp dalam handset kita. Jadi WhatsApp tu merupakan dia punya ROM dia. Maksudnya dia akan simpan secara kekal. Kalau random access memory ni maksudnya kalau kita masuk kepada Telegram, kalau kamu ada software Telegram, segala bentuk percakapan, typing kita, segala bentuk gambar, segala bentuk video dia tak masuk dalam ROM, dia tak simpan. Dia secara sementara ya. Kita tengok tu dia tak lekat. Dia punya RAM, Random Access Memory, menyimpan data secara sementara. ROM ni menyimpan atau secara kekal. Contoh aplikasi dia, aplikasi apa? Aplikasi contohnya WhatsApp lah, apa yang kita download tu masuk dalam kita memori, dia makan memori tu. Dia kekal situ lah. Itu beza di antara RAM dan juga ROM yang ada dalam CPU. Begitu juga dalam komputer kita, laptop kita, dia ada benda ni. RAM, ROM mesti ada dalam CPU. RAM dan juga ROM mesti ada. Lepas tu dia simpan atau cara ni kekal ni. Contoh kita buat Arduino, kita buat dia punya program. Ni program ni. Kita tulis program. Ni baru yang ringkas ni. Yang kita baca Arduino tu. Yang kita baca Arduino tu dia ringkasan. Tapi ada banyak lagi tu cara. Kalau kamu baca peringkat lebih tinggi lagi, dia ada cara Fortran, nama dia Fortran, Quick Basic, nama dia Quick Basic, Fortran, Excel, Access, kita boleh buat program. Semua tu kita boleh buat program. Seterusnya, bahagian output dalam mikro pengawal yang dinamakan sebagai peranti output. Dia ada diod, contohlah dia bagi diod pemancar cahaya. Diod pemancar cahaya ni ialah peranti output, bukan peranti input. Ada soalan dia akan tanya kamu, diod pemancar cahaya ni peranti apa? Input ke output? Kamu ingatlah peranti output. Begitu juga pembas. Pembas ni ialah pembas dipanggil sebagai pengimbas. Dia mengimbas. Ataupun sensor lah. Kita panggil sebagai sensor. Itu yang dinamakan sebagai peranti output. Bahagian output. Tadi kita baca ni input, ni output dia. Seterusnya. Ni contoh-contoh peranti output geganti relay. Relay lah. Orang nak panggil relay ni banyak penggunaan dalam motor pun ada, kereta pun ada, kenderaan pengangkutan semua ada.
Okey. Okey, lepas tu lampu LED. Lampu LED pun ada. Dia panggil sebagai peranti output. Okey. Ini yang dipanggil sebagai peranti output dan peranti output. Ada 3 jenis tu kamu ingat. Ganti, motor arus terus, lampu LED. Okey. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya? Setakat ni, ada nak tanya? Ada nak tanya tak? Ada apa nak tanya? Okey. Okey, seterusnya. Okey, terangkan perbezaan antara mikro pengawal. Okey, kita dekat habis ni. Terangkan perbezaan antara mikro pengawal dan mikro pemproses. Apa beza mikro pengawal dan mikro pemproses? Apa beza? Siapa boleh bagi tahu? Apa beza? Beza antara mikro pengawal dan mikro pemproses. Okay. Kita tengok, kita belajar mikro. Ni mikro pemproses. Tengok mikro pemproses. Apa dia mikro pemproses? Okey, dia punya unit pemprosesan maklumat. CPU, ada RAM, ada ROM. Okey. Itu untuk mikro pemproses. Okey, lepas tu mikro pengawal pula. Okey, mikro pengawal. Dia macam ni, bahagian input. Mikro pengawal ialah bahagian yang terdapat dalam mikro pengawal ialah bahagian input. Ada 2 jenis peranti input, input digital dan juga input analog. Peranti input. Nanti untuk bahagian apa dia? Kita panggil sebagai bahagian apa dia? Bahagian pengawal. Bahagian dalam mikro pengawal. Kemudian bahagian proses dalam mikro pengawal juga. Dia ada tu. Proses maklumat. Okey. Lepas tu jelaskan bahagian-bahagian yang terdapat dalam mikro pengawal. Banyak tadi kan? Bahagian-bahagian banyak. Okey. Boleh cek, tengok balik. Contoh-contoh dia. Okey. Ada input, ada output. Okay. Kemudian mikro pemproses tu dia ni. Peranti mikro dalam chip bagi CPU lah. Ni untuk pemproses. Kita panggil sebagai CPU. Tadi kita dah habaq dah. Okay. Apa itu mikro pengawal? Peranti kawalan dalam satu chip, komputer kecil yang berfungsi untuk menerima proses syarat. Tadi dia ini. Itu mikro pengawal. Okey, jadi kita dapat beza antara mikro pengawal dan juga mikro pemproses. Okey. Lepas tu dia tanya bahagian-bahagian yang terdapat dalam mikro pengawal. Ini kita belajar ada 2 ni objektif. Yang pertama sekali kita nak menerangkan apa beza di antara mikro pengawal dengan mikro pemproses. Kalau kita faham, kita tahulah maksud mikro pengawal apa dia, maksud mikro pemproses apa dia. Itulah. Lepas tu bahagian-bahagian yang terdapat dalam mikro pengawal apa dia. Kan? Okey, ada soalan nak tanya? Ada soalan? Ada. Dah, faham tak ni? Sekali lagi. Okay, Apa ni nama? Aaron. Ya. Apa beza mikro pengawal dengan mikro pemproses? Mikro pengawal apa dia? Apa beza? Mikro pengawal apa dia? Mikro pengawal apa dia? Ni yang dinamakan sebagai mikro pengawal. Apa dia mikro pengawal? Dia peranti kawalan dalam satu chip. Ataupun dipanggil sebagai komputer kecil yang berfungsi untuk menerima dan proses isyarat, seterusnya menghasilkan isyarat.
Ini mikropengawal. Terdiri daripada unit perprosesan pusat, ROM dan juga RAM. Okey. Mikropengawal. Micropemproses pula, ada benda ni, nampak tak? Microproses tu. Microproses peranti tu. Peranti dia. Okey, peranti. Okey, boleh faham tak? Peranti dia. Lebih dikenali dengan Center Processing Unit juga. Okey, terdapat dalam komputer telefon ni. Okey, ni nama dia, bentuk-bentuk ni. Ni nama dia micropemproses. Micropemproses. Ni proses dia. Ni benda-benda kecil-kecil. Contoh ni. Dia beritahu ni. Okey, ni nampak sistem bus. Okey, sistem bus. Okey, bahagian-bahagian dalam mikropengawal. Okey. Ada bahagian input dan juga bahagian output. Tu untuk mikropengawal. Okey. Okey, ada dua jenis. Tu pengawal, masih lagi. Tapi proses ni. Proses dia ialah peranti dia. Peranti dia apa? Peranti dalam CPU tu lah. ROM dan juga RAM. Okey. Lepas tu dia ada bahagian output dia. Yang ni untuk bahagian output. Ini untuk mikropengawal. Okey. Nampak? Ingat, mikropengawal nak jaga sama ada dia nak mikropengawal input ataupun output. Okey, micropemproses ialah dia punya yang cikgu tunjuk alat dia tu, yang tengah-tengah yang kecil tu, dia nak proses data. Itu beza antara mikropengawal dan juga micropemproses. Okey, pemproses ada CPU, ada RAM, ada ROM. Mikropengawal ada input, ada output. Okey. Jelaskan bahagian-bahagian yang terdapat dalam mikropengawal. Bahagian-bahagian apa? Bahagian ni tadi cikgu apa dia? Eril. Apa tak dia? Elia. Elia. Norin. Bahagian-bahagian yang terdapat dalam mikropengawal. Bahagian-bahagian yang terdapat dalam mikropengawal. Apa dia? Daniel. 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 Nisa. Daniel. Nisa. Elia. Nur Alia. Dengar tak? Cikgu tanya ni, apakah yang dijelaskan bahagian-bahagian terdapat dalam mikropengawal? Ada input, ada output. Input, okey, terbagi kepada dua, analog dan juga digital. Okey, itu kena tahu tu. Okey, sekejap lagi cikgu bagi dia punya link video ni, kamu tengok balik tau. Jadi cikgu nak kamu faham betul-betul ni. Ni yang cikgu nak, ni objektif kita hari ni. Yang pertama, kamu bezakan antara mikropengawal dengan microproses. Tu yang pertama. Yang kedua, bagi tahu bahagian-bahagian yang ada dalam mikropengawal. Tu dua benda lah. Dua benda yang kamu kena tahu. Hasil pembelajaran cikgu hari ni, kamu kena tahu dua benda. Okay, kalau tahu ni, okey, objektif kita pembelajaran untuk hari ni tercapai. Okey, tu untuk kelas hari ni. Okey, set lagi. Kalau kamu nak rujuk balik pengajaran ni, boleh rujuk dalam YouTube lah. YouTube, channel YouTube cikgu. Lepas tu, set lagi juga cikgu akan hantar dia punya contoh-contoh ataupun latihan-latihan yang berkaitan dengan apa kita belajar ni. Cikgu masuk dalam grup WhatsApp. Lepas tu, kalau kamu nanti cikgu akan beri masa untuk kamu jawab. Lepas tu nanti cikgu akan keluarkan satu, dalam sehari dua ni, cikgu akan keluarkan satu video dia punya jawapan-jawapan, tutorial lah. Tutorial bagi apa yang kita belajar hari ni. Okey. Itu saja untuk hari ni. Okey, kita jumpa lagi di edisi yang akan datang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Daniel.